menggunakan DC motor ni sebagai sumber elektrik untuk kita cas power bank ni. DC motor ni kalau kita pusing secara manual, dia akan menghasilkan tenaga elektrik melalui aruhan magnet. Sekarang 0.8 amp. Tapi kalau kita mounting motor ni pada bracket dan handle yang lebih elok, mungkin kita boleh cas 1 amp ataupun 1 amp lebih. Hai, Assalamualaikum, saya Zul pada Koponik Malaysia. Dalam video sebelum ni, saya ada tunjuk cara untuk buat portable solar power bank ni. Dan tujuan saya buat power bank ni adalah sebagai emergency backup power, terutama kalau time blackout. Dan sebenarnya power bank pun sesuai juga kalau kita gunakan untuk camping. Setakat ni dah 4 kali saya gunakan power bank ni semasa blackout, tak ada elektrik. Saya ada baby kat rumah, okay? Boleh bayangkanlah macam mana keadaan baby bila blackout, tak ada current. Dan panas, tak ada kipas. Jadi saya gunakan power bank ni untuk hidupkan kipas dan lampu waktu blackout lah. Basically dalam portable power bank ni kita ada 2 biji bateri SLA, solid acid battery 7 mAh. Dan total kita dapat 14 mAh sebab kita ada 2 biji bateri. Inilah bateri yang biasa digunakan dalam UPS. Dan untuk kita cas power bank ni ada 2 kaedah. Satu, kita menggunakan solar panel, dan lagi satu kita menggunakan DC adapter. Okay, kalau untuk semua sambungan kepada solar panel, kita dah ada ni Aviation plug to MC4 konektor yang biasa digunakan pada solar panel. Cuma masuk je bahagian input ni untuk kita cas, dan yang ni kita sambung kepada solar panel. Lagi satu kaedah dengan menggunakan DC adapter daripada adapter laptop. Saya sambungkan dengan Aviation plug ni, so kita boleh gunakan untuk cas masuk dekat input yang sama juga. So sekarang kita ada 2 kaedah, satu untuk kita cas, satu dengan menggunakan solar panel, dan lagi satu dengan menggunakan DC adapter. Kemudian dekat bahagian dalam ni kita ada solar charge controller untuk kontrol charging dan juga discharging. Bateri ada dekat bahagian bawah ni, saya dah sebutkan. Dan ni kita punya battery breaker. Untuk output kita ada 2 jenis output. Yang pertama kita ada untuk output USB, kita ada 4 USB port di bahagian depan ni. Kemudian dekat bahagian belakang kita ada DC cigarette lighter jack. Okay, yang ni kegunaannya adalah untuk sambungan kepada inverter, untuk kita hidupkan peralatan yang menggunakan 240 volt AC. Ini punya inverter. Okay, jadi bolehlah kita onkan lampu, kipas dan juga TV. Dan sambungan cigarette lighter jack ni adalah direct kepada bateri, tapi melalui battery breaker tadi. Okey, apa yang saya nak buat dengan power bank ni sekarang adalah saya akan tambah lagi satu kaedah ataupun lagi satu cara untuk kita cas kita punya power bank ni. Sebab sebelum ni kita ada cas dengan solar ataupun menggunakan DC adapter. Sekarang apa yang saya nak buat, saya nak gunakan DC motor ni sebagai sumber elektrik untuk kita cas power bank ni. Inilah DC motor yang saya akan gunakan untuk projek ni. DC motor ni kalau kita pusing secara manual, dia akan menghasilkan tenaga elektrik melalui aruhan magnet. Dan dalam motor ni dia memang ada permanent magnet kekal dekat dalam motor ni. Dan motor ni lah motor DC, okay, DC gear motor, kat dalam ni ada gear. Dia punya casing ni memang metal, dan bearing yang dekat dalam ni pun bearing ataupun dia punya gear kat dalam pun metal. So lebih yang ni memang solid lah. Dan dia punya rate 24 volt. Tapi sebenarnya kalau kita pusing secara manual ni, voltage yang akan keluar dari sini, voltage DC tu mungkin lebih dari 24 volt. Jadi apa yang kita kena buat hari ni, kita kena test dulu berapa maksimum output, berapa maksimum voltage yang boleh keluar pada motor ni. Motor ni memang kita tak boleh nak pusing dengan tangan macam ni je, memang kita perlukan handle. Tapi masa saya beli motor ni, saya terlupa nak order sekali dengan dia punya handle, ataupun kita panggil cranking handle untuk kita pusingkan macam ni. Jadi apa yang saya akan buat, saya akan buat dulu handle sementara ni. Saya buat daripada bracket, daripada rak, saya betulkan sikit. Kemudian saya letak bolt dan nut, saya letak pipe supaya mudah untuk kita pusingkan nanti. So sekarang saya akan cuba pasangkan dulu handle ni pada motor ni. Sudah ada handle baru boleh pusing, tidak memang berat kalau tak ada handle ni. Ni handle sementara, nanti saya akan buat handle yang lain. Maksudnya kalau tuan-tuan nak beli ni handle ni, dia memang ada jual sekali handle, tapi yang ni saya beli, saya lupa nak check out sekali dengan handle. So saya beli motor saja, jadi terpaksa lah pakai handle ni sementara aja. Nanti kita akan buat handle yang baru.
jadi sekarang saya akan test berapa volt yang akan keluar pada motor ni. Ok, kita pasangkan wire untuk testing. Yang ni saya tak solder dululah, cuma belik je dekat dia punya terminal ni. Buat ni sementara untuk kita test saja. Kalau untuk permanent mungkin better kita solder lah. Dan untuk sambungan dekat motor ni kita kena ikut polariti. Ni bertanda merah ni maksudnya positif, yang ni negatif. Okay, untuk kita test voltage ni kita gunakan multimeter ni. Kalau nak tahu macam mana cara nak gunakan multimeter ni, boleh tengok link video kat atas ni. Okay, saya dah setkan pada volt DC. Kemudian wire daripada motor tadi kita belik daripada kita punya testing probe ni. Positif ke positif, negatif ke negatif. Ok, dekat 48 volt paling tinggi setakat ni. Saya cuba lajukan lagi, tengok berapa maksimum. Ok, kalau tengok kat meter ni, dia punya output dekat 50 volt lebih. Ok, sekarang apa yang saya akan buat, saya akan sambungkan motor ni pada kita punya solar charge controller. Kita akan tengok berapa M yang kita dapat hasilkan daripada kita punya motor ni. Ok, pada charge controller ni kita akan sambungkan pada bahagian PV input, tempat kita sambungkan pada solar panel sebagai input. Kita akan sambungkan kat sini. Ini positif, masuk dekat positif. Ini negatif, masuk dekat negatif. Tapi sebelum ni kita akan check dulu berapa maksimum voltage input pada kita punya solar charge controller ni. Kita takut nanti dia akan over voltage. Ok, maksimum PV input ataupun input daripada solar panel adalah 50 volt DC. Tapi saya tak risau, sekarang dah ada beban, so dia akan jadi lebih, handle ni akan jadi lebih berat. Mustahil kita boleh pusing sampai 50 volt. So sekarang kita akan tengok berapa M yang akan kita berjaya hasilkan daripada kita punya DC motor ni. Okay, sekarang 0.8 M. Wah, memang kena buat bracket lah. Kalau pegang memang sakit sebab dia berat. Okay, kalau kita pegang memang susah, kita nak pusingkan handle ni. Saya letakkan dekat bawah. Kita akan cuba pusing sehabis kuat yang mampu. Tak sempat nak test habis, kita punya skru dah terpatah kat dalam ni. Tapi tadi saya tengok tadi paling tinggi boleh dapat antara 0.8 hingga 0.9 M. Tapi kalau kita mounting motor ni pada bracket dan handle yang lebih elok, mungkin kita boleh cecah 1 M ataupun 1 M lebih dengan menggunakan DC motor gear ni. Okay. Jadi untuk handle nanti saya kena modify sikit. Saya tak boleh pakai lagi lubang skru ni. Sebab lubang ni kecil, kita gunakan skru yang kecil, so dia akan mudah patah macam tadi. So mungkin lepas ni kita akan mount pada sini, kita lock nut kat sini supaya lebih kuat, lebih solid lah. Nampaknya setakat ni saja yang kita boleh test hari ni. Sebab skru dah patah kat dalam ni, memang kena buat handle baru. Tapi saya rasa kalau kita buat handle yang baru, kita buat bracket untuk kita mountingkan motor ni, tak mustahil kita boleh cecah 1 M lebih. Dan saya memang excited untuk buat projek ni sebab saya tengok berdasarkan output kita dapat tadi, kalau kita pusing tanpa beban tadi, kita dapat dalam dekat 50 volt. Kemudian bila kita sambung kat solar charge controller tadi, kita dapat dekat 1 M lah. Dan saya rasa kalau buat bracket yang cantik, yang elok, dah kemas, mudah kita nak pusing, mungkin kita boleh dapat dalam 1 M lebih. Tapi sebelum saya nak gunakan motor ni untuk projek lain nanti, saya nak check dulu, saya nak tengok dekat dalam ni betul ke dia punya gear adalah metal. Dan sekarang saya tengok ada juga yang hand crank generator ni,
dia punya gear kat dalam tu plastik. Jadi saya takut nanti kalau kita gunakan plastik tak tahan lama lah. Kalau metal ni mungkin lebih lasak lah. Kita cuba tengok kat dalam ni. Okey, memang metal, so sesuai lah untuk kita punya projek ni. Metal ni tak mahal pun, tak silap saya harga dalam RM50 lebih je. Okey, kecewa sikit lah, tak sempat nak test habis. Tapi tadi motor ni tak ada masalah, cuma mungkin sebab skru yang saya gunakan ni lembut, tu boleh patah kat dalam ni. So kalau ada siapa-siapa yang ada idea tahu macam mana saya nak keluarkan skru yang dekat dalam ni, tolong komen kat bawah. Saya tak tahu macam mana nak keluarkan skru dalam ni. Lagi satu kebiasaan kalau saya cas menggunakan adapter laptop ni, biasanya dia akan throw dalam 2M ataupun 2M lebih. Jadi saya rasa ni memang boleh kita gunakan untuk kita cas power bank ni, tak ada masalah, cuma dia akan slow sikit lah. Tapi untuk DC motor ni saya tak tahu nak letak dekat mana. Mungkin dekat sebelah belakang ni, kot sini pun ada ruang. Tapi kita tak boleh ganggu lah kita punya charger input dengan DC jack ni. Mungkin dekat sini. Dan kita akan buat handle kat sini. Dan mungkin ada yang boleh beri cadangan kat mana saya nak pasangkan motor ni nanti. Okay, sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Kopoli Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.